Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada minggu ini kita akan masuk tajuk baru, iaitu tajuk yang ke-10, Ma'rifatu tarjih qira'ah wal qari' ala ghairihima, yang membawa maksud ketahui keunggulan membaca Al-Quran dan pembacanya. Okey, pada muka surat 57, kamu buka muka surat yang seterusnya, iaitu yang ke-58. Bab ini kamu cari kalimah-kalimah baharu, kalimah-kalimah yang kamu jumpa, kalimah baharu dan kamu kena hafal. Okey, yang pertama, aqra wa afham. Baca dan faham. Okey, ad-dalil ala tarjih al-qari fil ibadah wa majalis syura. Apakah maksud di situ? Maksud dia ialah dalil-dalil memuliakan membaca Al-Quran ini pada ibadah majlis syura. Ya, ini adalah dalil-dalil keunggulan ataupun memuliakan tu membaca Al-Quran di dalam ibadah kita. Hunaka ba'dul awsimati wal mazaya allati khassallahu biha ahlal Quran al-Karim. Hunaka, di sini terdapat sebahagian bukti-bukti yang mana telah dikhususkan, khassallah, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang ahli Al-Quran. Okey. Ustaz ulang lagi sekali, kamu salin dalam buku teks kamu. Di sini terdapat sebahagian bukti-bukti yang mana telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang ahli Al-Quran. Okey, yang pertama, di bawah ni maksudnya dalil-dalil lah. Okey, nombor 1. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, riwahu Muslim. Okey, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum, yang bermaksud yang membawa sesuatu kaum itu, yang paling handal ialah li kitabillah, iaitu orang yang hafaz Quran. Maksud di sini ialah ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah ni ialah yang membawa sesuatu kaum tu, yang orang kata yang mengetuai sesuatu pasukan, sesuatu rombongan, ialah orang yang paling handal, ialah orang yang hafal Quran. Kamu dah hafal Quran, sepatutnya kamu kena bersyukurlah, sebab kamu dah berada di lorong-lorong yang betul. Jadi buat apa kamu nak rasa rendah diri? Ya, kamu dah berada di landasan yang betul, sepatutnya kamu kena bersyukur sebab Allah Ta'ala pilih kamu untuk menghafaz Quran di SMKA Soft. Orang lain puluh nak masuk sekolah ni tak dapat, tapi kamu dapat. Bila kamu dapat, kamu malas nak mengaji. Tambah-tambah PDPR di rumah, kamu malas. Tipu mak ayah. Kononnya ikut kelas online, padahal main game. Inilah manusia akhir zaman. Orang suruh mengaji, dia main game.
Lepas tu rugi pula. Rugi data. Ni malah nak bersyarah ni. Okey, yang kedua. Sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ba'tha bi'san yaqula ya umma aktsarukum Qur'anan. Rawahul Bukhari. Sabata, apa sabata? Sabata ialah telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana iza ba'sa bi'san. Ketika mana kamu dibangkitkan di hari pembangkitan, iaitu hari akhirat lah, hari kiamat. Liya umma aksarukum Qur'an. Iaitu banyak yang di antara kamu tu dipandu oleh ahli-ahli Al-Quran. Maksudnya nanti bila kita bangkit di hari pembangkitan ni, ramai-ramai tu yang akan memandu, yang akan memimpin di padang mahsyar nanti ialah ahli Al-Quran lah. Kamulah ahli-ahli Al-Quran. Kamulah yang akan menjadi orang-orang depan, yang jadi ketua-ketua, yang akan memandu orang-orang lain. Dia dah teranglah dalam hadis Nabi. Riwayat Bukhari. Okey, yang ke bawah tu, ad-dalil ala tarjih qari fi ahwalil majalis syura. Okey, ini daripada Ibnu Abbas, ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kana al-qurra'u ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Rawahul Bukhari. Apa maksud dia? Kana al-qurra'u ashaba al-majlisi Umar wa musyawaratihi. Maksud di sini ialah sesungguhnya orang pembaca Al-Quran merupakan ahli majlis Umar. Umar ni maksudnya Sayyidina Umar lah. Di mana terdiri daripada orang-orang tua ataupun orang-orang muda. Maksud di sini ialah Ibnu Abbas ni dia nak beritahu kata orang-orang baca Quran ni merupakan ahli majlis syura, ahli majlis musyawarah. Sayyidina Umar tu, di mana terdiri daripada orang tua, maksudnya orang tua yang hafal Quran, ataupun syubbanan, ataupun orang-orang yang muda. Jadi yang ahli majlis musyawarah Sayyidina Umar tu di kalangan orang tua yang hafal Quran dan juga di kalangan orang muda yang menghafal Al-Quran. Ini adalah dalil keunggulan membaca Al-Quran itu. Okey. Okey, sambung muka surat yang ke belakang, iaitu yang ke-59. Ba, kamu tengok ba tu. Qira'atul Quran afdal min at-tasbih wa tahlil wa ghairihima. Apa dia tu? Dia nak kata apa? Dia nak kata di sini maksud dia ialah kamu tulis ya, jangan tak tulis dalam bahasa Melayu di dalam buku kamu. Jangan dengar saja. Orang mengaji ni kena ada pen, kena ada buku, kena tulis. Bukan duk nganga depan komputer. Jangan duk nganga depan handset. Okey, baik. Dalam bahasa Melayu bermaksud membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir. Minat tasbih. Tasbih ni maksudnya zikir lah, zikir. Dekat sini dia nak kata membaca Al-Quran tu lebih baik daripada berzikir. Wat tahlil. Bukan majlis tahlil. Kamu kena ingat, tahlil ni bukan majlis tahlil. Wat tahlil ni bermaksud zikir la ilaha illallah. Dia nak beritahu kata membaca Al-Quran ni sebenarnya lebih afdal daripada berzikir dan juga kita berzikir la ilaha illallah.
Baca Quran ni lagi bagus lah. Jadi kamu sekarang ni kamu dah baca Quran hari-hari tasmih. Tasmih dengan ustaz kamu, dengan ustazah kamu. Kamu baca Quran lah tu. Okay, kamu ni baguslah, lebih afdal daripada berzikir. Dan wa ghairihima. Dan selain dari keduanya. Jadi kat sini dia nak beritahu kata, perbuatan membaca Al-Quran tu lebih baik dari perbuatan zikir. Itu saja. Okey, tengok di bawah. Hunaka ahadis tashir ila zalik minha. Maksud di sini ialah di sana ada beberapa hadis yang menerangkan perkara ini. Maksudnya ada dalil lah. Bukan saja-saja nak beritahu dalam buku Maharat ni. Ada dalil. Memang riwayat yang sangat, orang kata yang sahih. Tengok di bawah sekali. An Sumara ibni Jundub radhiyallahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul kalami apa dia? Sebaik-baik kalam ba'dal Quran. Apa dia? Sebaik-baik kalam selepas Al-Quran. Wa huwa minal Quran, iaitu Al-Quran lah. Dia nak beritahu kata kat sini sebaik-baik kalam ni sebenarnya Al-Quran lah, sebaik-baik kalam. Okey, arba'un la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. 4 yang tidak memberi kemudaratan. Arba'un la yadurruka. Dia kata apa? 4 yang tidak memberi kemudaratan. Dengan mana satu kamu boleh mulakan? Maksudnya di sini 4 yang tidak memberi kemudaratan ni maksudnya itulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu Ahmad. Okey, hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah bersabda, Yaqulur Rabbu azza wa jalla. Yaqulur Rabbu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala ni dia berfirman, Man syaghalahu al-Qur'anu an zikri wa mas'alati. Maksudnya ialah barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Quran, okey, a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Okey, wa fadlu kalamillahi ala sa'il kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Okey, maksud semua sekali ni ialah barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, nak dibandingkan dengan orang yang berdoa, dengan orang yang meminta kepadaku. Wa fadlul kalamillah, maksudnya aku bagi kelebihan pada orang yang baca Quran, yang aku tak bagi orang yang berdoa meminta. Maksud kat sini ialah Rawahu Tirmizi ni, maksud dia ialah barang siapa yang menyibukkan diri dia tu dengan Quran, kalau nak bandingkan dengan orang yang duk berdoa setiap masa atas sejadah, berdoa aja tapi tak ada usaha, macam itulah maksud dia. Dia berdoa je lah tapi tak ada usaha, duk tadah tangannya. Dia minta mailah duit, tapi tak kerja. Macam mana duit nak mai, betul tak? Hari-hari dia minta doa, berilah duit, tapi kerja apa malah. Macam mana duit nak mai? Macam itulah maksud dia. Barang siapa yang menyibukkan dirinya tu dengan Quran, nak banding dengan orang yang dia berdoa aja,
Allah Ta'ala ni dia kata aku bagi kelebihan pada orang yang baca Quran tu lagi. Nak banding dengan orang yang berminta-minta. Maksudnya macam itulah. Okey, yang hadis yang terakhir, yang ketiga. An Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan man kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalihha. Okey, maksudnya ialah barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab-kitab Allah adalah baginya satu kebaikan. Dan kebaikan itu memberikan 10 pahala. Maksudnya di sini ialah satu huruf tu dikira sebagai 10 pahala. Satu huruf yang kamu baca Quran tu, satu huruf dah 10 pahala. Bayangkan kamu dah tasmid setiap hari tu, kamu tasmid setengah muka, semuka, cuba bayangkan kamu darab sendiri. Dah berapa beribu dah pahala yang kamu dapat free je. Macam tu je pahala dapat. Kamu tasmid pagi, itu malam pula. Tengok dah berapa banyak pahala dah kamu dapat. Jadi kamu tak rugi sekarang ni. Okey, kita sambung. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harfun. Walamun harfun. Wa mimun harfun. Okey, maksud di sini ialah la aqulu tu maksudnya dan Allah Subhanahu wa taala dia tidak berfirman. Alif lam mim tu itu sebagai satu huruf, ya. Alif lam mim tu yang kamu jumpa dekat surah awal Baqarah tu, alif lam mim tu Allah Taala dia tak berfirman alif lam mim tu sebagai satu huruf. Akan tetapi alif itu adalah sebagai satu huruf. Lam tu satu huruf. Dan mim tu pun satu huruf. Jadi bermakna kat sini, perkataan alif lam mim tu, dia tidak dikira sebagai satu pahala, tapi dia dikira sebagai 3 pahala. Sebab dia kata dekat sini, satu huruf alif tu dikira sebagai satu huruf. Jadi bermakna alif tu dah 10 pahala lah. Lam tu pula dikira sebagai satu huruf 10 pahala dan mim pun sama juga. Dikira sebagai satu huruf. Jadi bermakna dekat sini kamu cuma baca alif lam mim saja, kamu dah dapat 30 pahala dah. Senang je dapat pahala. Ini kalau kita malas nak mengaji lah. Tapi bukannya dikhususkan untuk kamu. Tapi mungkin boleh untuk orang yang ni lah, untuk orang yang kerja kat sana kan. Untuk orang yang duk bekerja tu, kadang-kadang mereka tak ada nak buka Quran. Keluar pagi, lepas tu balik malam. Jadi seharian tu dia sibuk dengan urusan dunia di tempat kerja dia lah. Jadi dia tak sempat nak baca Quran. Balik-balik rumah letih pula. Jadi kalau dia baca alif lam mim tu sahaja dah dikira sebagai 30 pahala. Jadi senang-senang je yang dapat pahala. Jadi orang kata ni adalah satu rahmat lah. Satu rahmat yang Allah bagi dekat kita. Jadi rugilah kalau kita tak baca Quran dalam sehari tu. Komen-komen tu sehari tu bacalah juga. Sebab satu huruf tu dah dikira sebagai 10 pahala. Bayangkan kalau kamu baca sehari tu dah. Kamu tasmid sehari semuka kan. Cuba bayangkan semuka tu dah berapa pahala dah. Dah rasanya dah beribu dah tu. Sebab ialah dah kamu baca, kamu ulang balik. Itu kamu tak ingat, ulang balik. Bila ulang-ulang tu dah dikira sebagai pahala lah. Satu huruf dah dikira sebagai pahala. Tambah-tambah pula. Kalau hari-hari pula kamu nak baca, kamu tasmid. Tu tak dikira lagi dengan kamu, sebelum nak menghafalkan, kamu baca dulu kan. Baca bagi lancang. Tu pun dah dikira pahala dah. Kamu baca ulang 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali semua tu.
Bila kamu ulang balik pun dah dikira sebagai pahala. Lepas tu kamu tasmi' pula dah dikira sebagai pahala. Jadi dah orang kata pahala kamu berganda-ganda lah. Untunglah mak ayah kamu dapat anak yang macam kamu ni, yang terpilih, yang dapat menghafal Quran di SMK Soft. Kamu sepatutnya beruntung sebab kamu dah berjaya masuk ke SMK Soft ni. Sebab bukan senang masuk sini. Yalah kan, ada ujian, ada temu duga. Yang temu duga tu pun bukannya kamu je. Satu Malaysia. 300-400 orang minta, tapi nak ambil 150 orang aja. Tapi macam mana kamu boleh terpilih? Sedangkan kamu baca pun kukak. Kadang-kadang sakit hati baca tau, kukak. Ramai ustaz-ustaz duk cerita, kamu ni baca ada letih dengar. Kalau duduk di sekolah ni memang kena lah. Nasib baik je PDPR online. Jadi tegur pun kadang-kadang tak dengar. Sat line slow, sat line sangkut. Macam tu lah masalah. Banyak ustaz-ustaz kamu duk cerita, ustazah kamu duk cerita. Macam-macam baca. Tapi macam mana kamu boleh terpilih masuk ke SMK Soft? Inilah dia yang dikatakan sebagai rezeki kamu. Yang Allah Ta'ala dah tetapkan dekat kamu tu. Allah Ta'ala dah tetapkan sebelum kamu lahir lagi. Dah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang kamu nanti bila umur 13, kamu akan masuk ke SMK Soft dan untuk menghafal Quran di sini. Jadi sepatutnya kamu kena bersyukur lah. Sebab di luar sana ramai lagi orang nak masuk sebenarnya. Cuma mereka tak berkesempatan. Mungkin bukan rezeki mereka. Tapi dah nak buat macam mana kan. Rezeki setiap orang tak sama. Jadi kamu kena bersyukur lah sebab kamu dipilih untuk belajar. Untuk menghafal Quran di SMK Soft ni pun terbaik ni. Mudah-mudahan Ustaz doakan kamu supaya menjadi seorang hafiz Quran nanti. Mungkin kamu hafiz Quran pada tingkatan 5 nanti. Lagi baik tingkatan 4 ataupun tingkatan 3. Tapi seeloknya tingkatan 5 lah. Tingkatan 5 kamu boleh khatam. Lepas tu tahniah lah. Sebab kamu berjaya juga mengharungi cabaran-cabaran yang dilalui di SMK Soft ni. Okey, baik. Kita sudahi kelas pada hari ini. Okay, dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.